Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Bersua kembali bersama saya Farid Ismail Amir dalam Dunia Jam 10 edisi Ahad 27 September 2015. Arab Saudi membidas Iran kerana menjadikan tragedi Mina isu politik. Menerusi Menteri Luarnya Adil Al-Jubair, beliau menegaskan perkara ini tidak sewajarnya dijadikan mainan politik. Beliau menggesa pemimpin Iran lebih waras dan bertimbang rasa serta sedih terhadap mereka yang terkorban dalam tragedi ini dan menunggu sehingga siasatan selesai. Sementara itu, Kementerian Kesihatan mengesahkan angka kematian dalam tragedi Mina berjumlah 769 orang. Pertempuran tercetus antara polis Israel dan Palestin di kawasan Masjid Al-Aqsa. Tiada yang cedera atau tangkapan dilaporkan selepas pemuda Palestin melaungkan Allah Maha Besar dan baling batu ke arah polis. Jurucakap Israel enggan mengulas mengenai kejadian itu dan radio Israel menyatakan polis melepaskan tembakan peluru getah. Penduduk Palestin berkata mereka bimbang semakin ramai Yahudi menceroboh masuk kawasan Al-Aqsa. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia mendesak sidang kemuncak luar biasa mengenai Palestin dan Al-Aqsa segera diadakan bagi menangani krisis di Baitul Maqdis berikutan pertempuran di pekarangan Masjid Al-Aqsa baru-baru ini. Malaysia merangkap anggota Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC menyokong penuh langkah Maghribi yang turut mengusulkan usaha sama. Kita masih di PBB. Setiausaha Negara Amerika John Kerry mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestin Mahmud Abbas di luar Perhimpunan Agung PBB hari ini. Kita beralih ke Australia. Beberapa kenderaan ditelan tanah jerulus di kawasan perkemahan popular dekat pantai Rainbow, Queensland. Video yang ditunjukkan di sebuah stesen televisyen tempatan hari ini menunjukkan kejadian yang teruk berlaku malam tadi. Dua rakyat Myanmar, Wing Zotun dan Zolin yang dituduh membunuh dua pelancong Britain di Pulau Koh Tao akan mula dibicarakan Selasa ini. Kedua-dua tertuduh berusia 22 tahun. Dunia Jam 10 diteruskan dengan berita-berita sekitar negara jiran dalam perspektif ASEAN. Soviet Union, negara pertama membantu Vietnam melatih anggota polis dan Rusia meneruskan usaha menyediakan sokongan kepada keselamatan Vietnam. Kita tinjau pula bidang pelancongan yang kian berkembang di Brunei Darussalam. Lazimnya, sebagai negara sedang membangun, industri pelancongan memainkan peranan penting di Brunei. Jumlah pelancong Cina tiba di Brunei pada tahun 2013 meningkat 10%. Kenyataan Jabatan Pelancongan Brunei mendedahkan seramai 30,471 pelancong Cina memasuki Brunei pada tahun ini, meningkat daripada 27,710 pada tahun sebelumnya. Setengah negara menganggap remeh warisan budaya bangsa. Malah ada yang mahu menggantikan dengan budaya baru meskipun songsang. Tetapi Laos antara negara yang berusaha mengekalkan warisan budaya bangsa meskipun sekadar budaya sesuatu etnik. Baru-baru ini, etnik Khmer menyambut perayaan Bung Kera yang merupakan pesta tahun baru bagi etnik itu. Perayaan berpusat di kampung Pakakao dalam daerah Satania di ibu negara Vientiane. Bersukan dimulakan dengan perlumbaan Formula One. Lewis Hamilton berjaya menyamai rekod pencapaian 41 kejuaraan yang dipegang oleh mendiang Ayrton Senna selepas menjuarai Grand Prix Jepun tengah hari tadi. Sekaligus mencerahkan peluangnya dan Mercedes untuk bergelar juara dunia musim ini ketika perlumbaan berbaki 5 pusingan lagi. Beralih ke Liga Perdana Inggeris, Manchester United kembali menguasai puncak Liga setelah mengumpul mata tertinggi setakat ini 16 mata. Turut menemui rentak kemenangan Arsenal yang melonjakkannya ke tangga keempat. Juara bertahan Chelsea pula kekal di tangga ke-15. Kita beralih ke Liga Eredivisie Belanda. Ajax mengekalkan kedudukannya di tangga teratas Liga selepas meraih kemenangan selesa 2-0 ke atas Groningen. Kemenangan tersebut bagaimanapun belum cukup untuk menceriakan penyokongnya sendiri di arena Amsterdam berikutan penamatnya yang huru-hara. Saudara, hidup ini begitu singkat. Jangan kita bersikap sombong kerana tidak ada yang berhak kita sombongi. Sebagai manusia, kita hanyalah makhluk yang berasal dari bumi dan akan kembali ke sana juga. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.